Oh, tapi yelah tu kan takut nanti melarat ke. Itu je. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Tadi saya gosok gigi. Kuat sangat kot. Tu je. Tak ada apa-apa. Takkan jadi sampai macam tu. Serius, tak ada apa-apa ni. Abang sibuk tak? Boleh tahan juga lah ni sayang. Taklah. Boleh tak abang balik time lunch? Kita boleh makan bersama ke? Sayang, abang minta maaf. Abang so busy sangat sayang. So sorry, okay? Balik Baliklah kot. Aku dah banyak order lah. Dah bunga kan. Apa lagi? Bi? Kau okey? Ni tengah minum dengan kelik dia tu. Itu bukan Kerlik, Vi. Itu Ariana. Bakal kakak ipar dia. Okey, So, Ariana tu ex-girlfriend dia. kau bagi sound dia sekarang? Aku malas lah, Vi. Aku nak balik lah. Excuse me, kau ni baru je gugur tau. Lelaki kau dah nak jumpa ex-girlfriend dia. What's going on? Dah aku nak habis sana. Itu dia tadi sedutan drama Pengantin Satu Malam, antara situasi yang mungkin pernah dialami oleh anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini. Tapi walau apa pun situasi yang anda alami, hari ini kita nak terus kongsikan kepada anda tentang topik penipuan dalam rumah tangga, sejauh manakah ia dibolehkan dan dalam situasi bagaimana pula yang sebenarnya kita boleh sesekali mungkin melakukan penipuan ini untuk menyelamatkan keadaan. Sejauh mana ia dibolehkan ya. okey. Walaupun perbincangan belum mula tapi dekat sini dah semakin panas perbincangannya. Baik, kita bersama dengan Lizdawati, sihat? Alhamdulillah. Okey, cukup manis seperti biasa dan kita juga bersama dengan Saiful Nizam Ismail. Sihat? Sihat, alhamdulillah semakin sihat. Profesor Saiful Ismail ya hari Profesor. ini. Luar biasa. Selalu jadi host hari ini kita tahu. Dan Lain macam sikit. ya, dan di hujung sana kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Khankari. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Sugi sihat Sihat. Saya tertarik dengan stokin Ustaz sebenarnya. saja je. Alright, kalau kita cakap tentang topik kita pada hari ini, penipuan dalam rumah tangga. Mungkin Lizda boleh kongsikan dahululah. Bila kita cakap tentang topik ini, pasti kita akan memandang tentang subjek yang lebih negatif. Bila kita cakap tentang penipuan. Tetapi sebagai seorang isteri yang telah pun lama mendirikan rumah tangga, adakah Lizda, bagaimana Lizda melihat situasi perkataan penipuan dalam rumah tangga ini dalam aspek dan konteks rumah tangga Lizda sendiri? Okey, untuk saya kena tahu topik tu apalah. Kalau topik antara suami dan isteri itu sendiri, maknanya melibatkan perasaan, melibatkan komunikasi, saya rasa tak perlu ada penipuan kat situ. Tetapi mungkin dibolehkan jika jika situasi umpama ada perbalahan antara suami dan juga mak mertua ataupun menantu dengan kita nak jaga hati kedua pihak. Mungkin kita cakap macam ni, macam ni mak, keadaannya macam ni. Cakap suami, tak, mak kata abang okey. Padahal mungkin ada pendamai. Ya, pendamai. So dan macam-macam situasi dengan anak dengan ayah, macam mana kita nak bercakap. Memang kadang-kadang kita bercakap tu ada sedikit penipuan untuk tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan. Nak menjaga hati. Ya, so situasi tu perlu ada bagi saya lah. Kalau tidak, pura-pura ada lah. Dan bila kita terlalu jujur pun, kadang-kadang ada setengah seseorang tu tak boleh menerima. Jadi sebelum kita nak kita nak meluahkan apa yang kita tak suka tu, mungkin kita kena sedikit menipu. Macam tu. Okey. Ini macam fine line lah saya kira, menipu dan merahsiakan sesuatu. Kita nak tanya lepas ni. Itu kejap lagi. Kejap lagi. Tapi nak tanya kepada Encik Saiful sendiri, soalan cepu, Mas pernah menipu dalam rumah tangga? Kenapa soalan saya terus macam tu? Cemas. Saya tengah tengok. Okay. Thank you Sugi dan juga Fiza. Sebelum saya start, boleh kalau saya mulakan dengan, saya suka dengan kata-kata seorang penulis dan juga falsafah daripada US ni, nama dia Mark Twain. Dia mengatakan, if you tell the truth, you don't have to remember anything. Okay, maksudnya kalau you bagi tahu semua, you tak perlulah nak create something, macam mana aku nak buat ke next soalan. So bagi saya, pernahkah menipu dalam rumah tangga tu, to be honest, saya dengan isteri sejak daripada perkahwinan, saya lebih suka terbuka. You just tell me the truth. Okay, kalau you bagi tahu, kalau dia menipu atau saya pun menipu, nanti jadi macam tak shock. Tapi macam Liz kata tadi, ada certain thing yang kita rasa macam
kita kena tengok keadaan. It's not menipu, but untuk menjaga hati ataupun untuk tak nak jadi benda tu jadi keruh. Tapi sebenarnya kalau macam saya berbalik kepada lelaki dan perempuan ni penerimaan dia berbeza. Kalau lelaki, kalau kita bagi tahu kalau ni menipu terus. Tapi kalau wanita buat macam tu macam kita macam okey lah, I can accept you menipu tu bukan sebab apa. I don't know, but this is based on the need. Tapi bagi saya... Gender bias, It's not gender bias, but sometimes we need to, kita kena faham emosi lelaki dan wanita itu berbeza. So macam mana kita nak gabung jalinkan emosi dia bagi cantik, that's how kita kena gunakan perkataan-perkataan macam this is not menipu. Why abang tak beritahu? Bukan tak nak beritahu, tapi hello, nak Aida. jaga. Ada dia talian. Contohnya kan kalau macam satu lagi istilah menipu tu macam tadi Sugi kita berbicara berkaitan dengan pernah tak keluar dengan perempuan ke apa semua tapi cakap keluar dengan kawan lelaki tak. I won't do that. Because to me kalau macam yang abang keluar dengan Kak Fiza ini lepas tu because both of us is TV line kan tiba-tiba macam Aida nampak Saiful dating dengan this girl. So kalau I tak bagi tahu daripada awal, you bagi tahu you ada kat kerja. Tapi lebih konflik kat situ. So that make things complicated. Saya melihat Saiful mengambil jalan penyelesaian kejujuran sebagai pegangan dalam hubungan rumah tangga. Tapi konteks dan situasi ini mungkin juga berbeza bagi pasangan-pasangan yang lain. Sebab ada dalam kalangan mereka ini kadang-kadang orang putih kata wavelength ataupun cara kita berfikir, bercakap tu tak sama. Kadang-kadang susah. Pasangan Saiful mudah untuk menerima apabila Saiful katakan dia keluar dengan kawan perempuan. Isterinya boleh terima. Tapi ada dalam kalangan kita yang mungkin tak boleh terima walaupun kawan sepejabat ke ataupun kawan nak pergi main badminton ke tak boleh. Sebab mungkin ada kes. Itu bahaya. Okey. Alright. Okey, tapi Ustaz, mungkin kita boleh kongsikan di sini, adakah sebenarnya penipuan yang sebagaimana juga yang boleh diterima pakai ataupun diguna pakai dalam sesebuah perhubungan itu? Baik, menarik soalan Fiza, Sugi, Lisdawati dan juga Saiful Nizam, para penonton semua. Alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya soalan Fiza tadi, sebenarnya dalam penipuan memang kita tahu. Nabi dah kata orang yang menipu ini adalah ciri-ciri orang munafik. Dan ini semua orang tahu. Munafik ini hipokrit lah. Maknanya cakap lain, esok cakap lain, lidah bercabang. Kata orang Melayu kan. Dan waktu yang sama juga Allah Ta'ala menentang keras kepada orang yang menipu dan ada tempat di neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan, ada penipuan juga yang dibenarkan sebenarnya. Banyak kalau nak ceritakan. Nabi kata dalam satu hadis yang sahih ada 3 penipuan yang dibenarkan. Tapi penipuan ini bukan tipu. Faham ini adalah helah ataupun muslihat. Yang pertama Nabi kata adalah penipuan ataupun helah dalam peperangan. Maknanya peperangan itu perlu ada perisikan, perlu ada penyamaran. Itu adalah penipuan. Tetapi dia adalah muslihat yang dibenarkan. Yang kedua yang cantiknya juga adalah seperti yang Liz dah katakan tadi, iaitu penipuan untuk mendamaikan orang bersengketa. Jadi orang tu bergaduh, contoh jiran sebelah kanan bergaduh, dia kutuk jiran sebelah kiri kita. Kita pula baik dengan jiran sebelah kiri. Jiran sebelah kiri tanya, kanan tu ada kutuk aku ke? Kita pun jujur betul. Memang betul. Sebab berpegang pada konsep jujur tapi tak bertempat tuan-tuan. Memang betul dia ada kutuk kau semalam sekian. Akhirnya berlaku pergaduhan. Dan ini tidak baik dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dan puan, mendamaikan orang bersengketa dibenarkan, tetapi kena tengok balik. Dia ada guideline dia. Nanti saya akan kongsi. Dan juga ada yang ketiga, Ketiga adalah antara pasangan. Sebagai contoh, mungkin pasangan kita, tak kira lelaki, tak kira perempuan, kita harus faham, mungkin dia ada sejarah hitam di sebelum perkahwinan. Mungkin, minta maaf cakaplah kan, adalah beberapa perkara, tak nak sebutlah, pam-pam sendirilah. Maknanya, mungkin ada sejarah hitam yang berlaku sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan penonton, dia boleh merahsiakan keaiban untuk diri dia kepada pasangan dia. Dia perlu rahsiakan. Supaya apa? Supaya tidak ada persengketaan ataupun tidak ada cakap belakang di kemudian hari. Tak payah detail sangat. Tak payah detail sangat. Yang penting kita jujur. Tapi apa pun bahaya menipu ni. Sangat bahaya. Apa dia nak kongsikan? HAT. Had. Apa hash yang pertama? Bila mana kita menipu dalam perkahwinan, rumah tangga dan sebagainya, hash yang pertama, hilang kepercayaan. Ini yang kita takut. Seperti yang katakan oleh Saiful Nizam tadi kan. Bila mana kita hilang kepercayaan, percayalah tuan-tuan dan puan, sekali kita menipu, maka orang takkan percaya kita lagi. Itu sebab orang Melayu dulu kata apa? Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama orang mencuri. Ini yang bahaya. Betul tak? Betul. Orang bahasa ni. Dia ada dua.
Sama lama orang benci. Lama benci pun boleh jadi. Okey, Betul. A tu. Yang kedua, marah betul Fiza. Yang kedua, apa dia tuan-tuan puan? Bila bahayanya menipu ini, apa dia? Alah bisa tegal biasa. Okey. Bila mana dia dah biasa menipu, akhirnya dia akan menjadi kebiasaan. Ini yang paling kita takut. Tuan-tuan puan, sekali kita menipu, dia kata alah bisa tegal biasa. Dia seronok menipu. Tipu lagi lah minggu depan. Tipu lagi lah. Hari ni dia kata, yang abang balik lambat sebab ada kerja ke office. Padahal pergi tengok bola kat mamak. Contoh. Jangan marah. Bukan kan? Ustaz Azan nama sebenar. Saya tak minat bola. Okey, nasib baik. Orang rumah pun saya bawa tu hari ni kat set ni. Tuan-tuan, puan penonton, yang terakhir, yang terakhir apa dia? Iaitu tidak menyelesaikan masalah. Menipu ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tuan-tuan puan, puan penonton, hidup kita ni nak selesaikan masalah. Setiap orang ada masalah. Orang yang tak ada masalah adalah bermasalah. Faham tak faham tuan-tuan? Faham. Maknanya semua ada masalah. Tapi kalau menipu ini tidak akan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita. Dan juga saya akan kongsikan juga guideline. Tapi ada PTM. Apa dia? Nanti kita selepas ini. Kita simpan dahulu PTM okey. itu Ustaz. Kami sempat bertanya kepada kaum lelaki dan wanita di luar sana. Apa antara alasan buat mereka menipu dalam rumah tangga? Jadi jom kita dengarkan pendapat mereka. Tak sabar nak dengar ni. Silakan. Punca penipuan dalam rumah tangga ni biasanya bila kita tengok ada orang lain, sama ada lelaki atau perempuan, kita rasa dia lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang lah. And they start untuk menipu lah. Dan keluar tanpa pengetahuan isteri atau suami lah. Macam saya dah berumah tangga, ada banyak sebab. Kadang kita nak beli something untuk kita punya diri ni kan. Kadang pasangan ni tak faham. Dia kata membazir. So, kita tak nak mengeruhkan keadaan, kita terpaksa berbohong. Usually untuk jaga hati isteri ataupun jaga hati suami. Isteri dia macam nak kata, dia minta suami nak apa teman dia ke segala semua kan. Tapi suami tu mungkin dia ada plan dengan kawan semua tu. So mungkin dia kata macam okey tengah office lagi. Dia tak nak bagi tahu sebab kalau dia bagi tahu melepak dengan kawan kau terasa semua tu so tak nak yang tu. Tambah pula kalau macam contoh ada sesuatu tertentu untuk mengelakkan daripada overthinking lebih daripada pihak isteri atau suami apa semua tu berlakulah penipuan yang tu, white lie lah orang kata. Tipu pasangan tu nak kata tipu sunat lah. Contoh macam kita habis kerja, kita tak balik kan. Kita pergi minum ke ataupun malam kita balik lewat, kita lepak dengan kawan-kawan macam tu je lah. Macam nature pekerjaan saya pula, saya akan bekerja lewat malam lah. Mungkin jumpa klien tengah malam. Mungkin perempuan, kat situ mungkin saya kena tipu sunat lah. Tipu sunat cakap saya jumpa klien lelaki di lewat malam. Kalau tipu tu, ya ada juga tipu kan, tapi mungkin benda yang remeh. Contohnya kita beli barang tak nak bagi tahu kan. Kita beli siap-siap, so maybe dah sebulan 2 bulan baru kita bagi tahu. Ni I ada beli ni kan. Selalu macam tu je lah. Itu dia, ada macam-macam alasan yang diberikan. Katanya tak boleh teman isteri bagi alasan nak jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Rasa macam nak marah pun ada juga. Tapi tak sepatutnya marah lah sebab tak ada pasangan. Okey, tapi Coming soon. InsyaAllah. Liz dah boleh kongsikan lah kan. Kadang-kadang ada sesetengah individu pasangan lah mengambil mudah dengan menipu menggunakan pelbagai alasan katanya untuk menyelamatkan keadaan. Tapi akhirnya alasan-alasan yang mungkin kita fikir macam alasan yang tut ataupun yang tak sesuai digunakan ni yang boleh menyebabkan masalah lagi dalam rumah tangga. Ya, sebab benda tu memang berlaku depan mata saya. Ada kes sebelum ni. Tapi saya kesalah. Sebenarnya dalam rumah tangga, kalau you all ada masalah apa-apa pun, tolong jangan share dengan orang luar. Walaupun dengan kawan baik. Kadang-kadang kawan baik ni bukannya boleh menyelamatkan hubungan kita, tetapi boleh memporak-perandakan lagi. Jadi jalan terbaik, saya lebih suka cari masa, sama ada tak boleh bersemuka, tekslah dalam handphone. Ataupun cari masa untuk, macam jangan buat urusan terburu-buru lah. Mungkin dalam beberapa hari, tak boleh berapa hari, seminggu, sebulan. Tempoh bertenang tu. Tempoh bertenang tu. So cari balik, kalau boleh cuba ingat balik kenapa you all berkahwin. Kan? Jadi bila ada penipuan ni memang kita memang dah sakit hati. Sekali menipu kita sabar. 2 kali menipu sabar. Berkali-kali menipu ni macam mana? Macam Ustaz katalah dah jadi amalan, habit dah. Ya, tapi saya percaya kesabaran seorang isteri tu sangat-sangat penting. Percayalah dengan doa anda, insya-Allah. Kalau you all nakkan kebahagiaan, memikirkan anak yang ramai. Kan? Jadi saya suka pendekatan itu, saya selesaikan dengan saya terus ikhtiar, berdoa, bincang.
bincang dengan terus di atas. Dan alhamdulillah besok pagi saya akan dapat ketenangan. Bila ketenangan tu biasanya saya percaya Allah tengah peluk saya, sabarlah. Macam tu. Tapi saya tetap nak nasihatkan kepada kaum-kaum wanita kat luar sana. Kan semua orang melakukan kesalahan. Okey, semua suami dia mungkin bukan nak menipu sangat, tapi mungkin nak suka-suka menipu mungkin ataupun mencari jalan mudah untuk tak nak buat kita marah, tapi sebenarnya kita dah marah. Jadi kalau sayangkan hubungan, sayangkan anak-anak, tak salah kalau kita sabar. Sebab tempat untuk isteri yang sabar itu sangat tinggi. Dan bila kita berjaya untuk mengekalkan kesabaran di atas penipuan itu, kita sebenarnya lebih berjaya. So kita nak berjaya tak? Kita tanya diri kita sendiri. Senang bila kita dengar tapi nak praktikkan tu nak bersabar sehingga macam tu ya. Nak jadi seorang Lizawati kan? Tak, sebab saya berfikir kalau kita memikirkan suami kita menipu, kita bergaduh dan tak bagi peluang, contoh tak bagi peluang untuk dia berubah. Kita kenal dengan orang lain. Adakah percaya lelaki baru tu pun tak menipu? Saya rasa semua lelaki pun tak ada potensi mungkin ada lah. So bagi orang yang faham, tapi saya percaya seseorang lelaki yang memang tahu hukum dengan iman dia, insya-Allah dia akan tahu jalan dia. So dalam Islam kadang-kadang kita memang kena memilih pasangan yang ada iman, agama kan. Tapi kalau kurang, so kita ambillah itu sebagai satu apa orang kata challenge untuk kita sama-sama bawa berubah menjadi ke arah kebaikan. Itu maksud saya. Okey. Baik, dan tadi Saiful berkata yang penerimaan wanita dan lelaki ni berbeza sedikit. Saya faham kadang-kadang wanita ni pun bila beritahu pun salah, kalau tak bagi tahu pun salah, bila dah bagi tahu dia ungkit pula lepas beberapa bulan. Itu memang macam boleh dikatakan lumrah seorang wanita lah kan. Tapi bagi Saiful sendiri, macam tadi Ustaz beritahu yang tak payah bila kita nak bercerita atau berkongsi itu tak payah detail sangat. Sebagai seorang lelaki, biasanya bila wanita atau isteri berkongsi, awak nak detail itu ke apa? Okeylah, dia dah bagi tahu saya, cukuplah on the surface. For lelaki, seorang suami ni dia tak ambil pot sangat. Orang lelaki ni dia macam abang saya tadi bagi duit dekat ni, okey, no worries. Kat siapa berapa you bagi? No. Macam my wife pun alhamdulillah lah, setakat sekarang dah 10 tahun lebih kahwin, dia tak perlu nak ni, kecuali you bagi tahu okey, I nak pergi buat wax lah, waxing ke apa kan. Boleh tak, what you think? Pergilah. So I akan bagi tahu benda-benda, dia tak tanya kat mana, pukul berapa, berapa ringgit, jam berapa. No such thing. Okey, satu lagi berbalik kepada Lisa kata isteri itu perlu penyabar dan sebagainya. Lelaki juga perlukan mainkan peranan, kerana kita kena sedar keberkatan rumah tangga itu bermula daripada kita, kejujuran dan sebagainya. Rezeki itu adalah rezeki di mulut-mulut isteri dan juga mulut anak-anak kita. So bila seorang suami itu dah mula menipu dan tidak ada kejujuran, rezeki akan, saya percaya benda tu sebab kejujuran dan juga keberkatan itu bermula daripada ibu dan ayah serta isteri kita. Doa mereka itu memang antara yang membuatkan kejayaan seorang suami. If you not menipu mak ayah, macam so the same keadaan juga akan berlaku kalau bila you menipu isteri. So keberkatan itu tidak akan ada. Tapi berbalik pada Ustaz mengatakan tadi bahawa dalam Islam pun ada menyebut kita tidak perlu membuka aib kita yang sebelum ini. Allah dah tutup cantik dah aib kita. Tapi kenapa perlu kita buka aib kita kepada orang ramai? Kadang diri sendiri yang buka. Ya, kadang-kadang kita yang bangga nak buka. Allah dah tutup dah. Aib kan sebenarnya dulu kan yang no such thing. Sampai tahap macam tu bagi I selalu cakap kat my wife, before you jadi isteri saya, whatever you are, apa pun dan saya pun, itu ada hak you. And then selama mana awak jadi isteri saya pun, awak tetap adalah individu yang ada hak untuk diri awak sendiri. I cannot be like macam awak buat apa ni? No, saya sebab ada ramai lagi calon-calon lelaki tapi saya percaya juga mungkin ada pasangan yang tak perlu ambil tahu siapa dia sebelum ni. Tapi mungkin ada juga individu yang sebelum nak kahwin dia nak clearkan kita. Kalau boleh saya tak nak tiba-tiba orang datang mengejut tiba-tiba kata you ni. So dia perlu tahu. Contoh macam saya lah. Dia kena kenal pasangan dia juga lah. Macam saya memang clear dengan abang. Saya kata okey bang, saya nak tahu siapa girlfriend abang sebelum ni. Supaya saya tak terkejut. Alright. Itu saya beritahu lah. Itu saya beritahu. Okey, wow. Okey, benda-benda tu dia tengok pada individu. Penerimaan. Dan saya bila cakap pasal tadi sentuh sikit, memang ada setengah lelaki dia boleh faham, ada setengah perempuan boleh faham, tetapi agak berat macam situasi ada seorang kawan saya ni. Saya rasa ramai lagi masalah di luar sana bila pasangan lelaki ini dia terlalu kuat cemburu. Perempuan ni terlalu kuat cemburu. Jadi situasi ni membuatkan nak tak nak untuk
kebenaran tu kadang-kadang terpaksa. dia tak percaya. Yelah tu meeting sampai tengah malam. Tipu. Padahal memang meeting betul. Betul. Kena ikutlah pula. Cemburu tu membuatkan pasangan tu mungkin Hilang kepercayaan kat situ. Bahaya. Itu yang terpaksa banyak menipu kot. itulah pasal. Sebab saya nak cakap kawan saya perempuan. Ya, suami dia betul dah. Tapi cemburu dia membuatkan macam boleh tak sabar tak? So benda macam ni buatkan dua kawan. So kita tahulah terpaksa menipu si suami sebab Pendamai. Untuk mendamaikan keadaan. Okey, ini semalam yang ada dikongsikan di laman sesawang Instagram. Saya bacakan satu, katanya better menipu. Dari kita yang naik hantu untuk keharmonian. Tak salah kot. Kes basic jadi harus rasanya ataupun tipu sunat sebab sometimes kita terlalu jujur, ia lebih menyakitkan untuk diterima dan tak semua orang mempunyai penerimaan yang sama. Ini mungkin ada kaitan dengan guideline yang Ustaz nak kongsikan tadi. Sebab Ustaz, kalau orang mengenali Saiful Nizam, orang akan tahu bahawa dia yang siapkan isteri dia. Isteri juru makeupnya disediakan, bajunya disediakan. Fiza nak minum apa? Dia uruskan semua. Itu mungkin kalau orang yang mengenali Saiful Nizam, mungkin ini kategori suami yang jarang-jarang ada. Rare species. Okey, jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan. Macam mana Ustaz? Situasi kita berbeza-beza kan? Itu sebab kehidupan manusia ni dia berbeza. Setiap orang ada ujian masing-masing. Setiap orang ada cara hidup masing-masing dan corak kehidupan yang berbeza. Jadi bila mana kita cerita tentang ada istilah bohong sunat. Istilah bohong sunat tak ada, tak wujud. Dalam agama tak wujud, dalam kehidupan tak wujud. Itu sebab P. Ramlee ada nyanyikan lagu Madu 3 kan? Hidup kena pandai membohong. Tuan-tuan dan puan, itu sebenarnya adalah sindiran daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kepada masyarakat kita. Itu sindiran. Mana butang baju kupang. Mana itu sindiran. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita kata dalam kehidupan, ingat ya, saya nak kongsikan juga ada 3 bagaimana nak tahu orang itu bohong ke tak. Sebelum saya nak kongsikan guideline dia, ingat tuan-tuan dan puan, kita kena berusaha untuk menjaga kejujuran rumah tangga. Tapi pasangan kita, tak kira lah laki ke perempuan. Ni orang banyak kata laki yang bohong, pada perempuan pun ramai juga yang bohong. Contoh. Awas ya, Wak. Jadi contoh kita. Ni contoh, tuan-tuan jangan marah. Mana laki pun yang bohong, perempuan yang bohong. Dia tak kira gender apa pun. Yang penting tuan-tuan dan puan, bila mana orang bohong dan sebagainya, kalau kita belajar psikologi, saya sebagai seorang guru agama di Kerajaan Negeri Johor, di Johor saya guru. Bila kita cikgu tuan-tuan, kita belajar psikologi kanak-kanak, psikologi pendidikan. Tuan-tuan dan puan, para penonton, MSG. Ada 3 cara ini bagaimana nak tahu orang tu tipu ke tak. Kadang-kadang pelajar kan, dia menipu kita. Kita tengok 3 benda ni. M yang pertama, mata dia. Tuan-tuan dan puan, para penonton, Fiza, Khugi, Lisda dan juga Saiful, mata ini main peranan. Sebab apa? Mata ini menentukan. Bagaimana nak tahu? Itu kena belajar lain. Di sesi lain. Di sesi lain dia. Kita ringkaskan. Nampak tak? S yang kedua, apa dia? Tuan-tuan dan puan, S kedua adalah suara dan intonasi. Suara ini main peranan. Kalau dia menipu, macam tu. Ataupun mungkin cerita dia tidak konsisten. Kejap ke sini, kejap ke sini. Awak kata bagi tanda awak kat sini, kejap. Maknanya dia tidak konsisten suara. G yang terakhir adalah gerak tubuh. Seperti mana? Kan kalau kita belajar berdasarkan kajian, tuan-tuan, orang menipu ni gerak tubuh dia, kaki akan goyang. Tangan dia, mata dia tengok ke lain. Ini gerak tubuh. Jadi MSG bukannya barang perasa ya. Jadi mata, suara dan juga gerak. Jadi apakah guideline-nya? Tuan-tuan dan puan, para penonton, guideline yang pertama saya nak kongsikan, P yang pertama adalah menipu dalam perkahwinan. Dia bukan tipu lah, dia semua ada helah. Apa dia? P yang pertama adalah tidak berfaktorkan tidak bersumberkan peribadi. Maknanya bukan kepentingan peribadi. P pertama peribadi, bukan kepentingan peribadi. Maknanya untuk menyelamatkan diri dia daripada terjejas ataupun menyelamatkan diri untuk menonton bola dan sebagainya ataupun nak menipu dan sebagainya, maka dia menipu pasangan dia. Ini tak betul. Maknanya kepentingan peribadi is not good. Itu tak baik, cakap putih ya. Yang kedua, T yang kedua pada tidak melanggar hukum syarak. Ini penting. Maknanya dia menipu dan tidak melanggar hukum syarak. Maknanya dia menipu dalam keadaan untuk melepaskan tanggungjawab dia. Ini tak boleh. Atau bang, nafkah abang belum bagi lagi tahun bulan ni. Oh ya ke, abang tak ada duit lah. Itu adalah hukum itu adalah tanggungjawab dia. Jadi dia kata dia tak ada duit. Hakikatnya dia pergi shopping, beli kasut, beli stokin, ada duit. Contoh. Seperti baru ni dah lama dah. Ini lama dulu ni. Saja gogo. Tuan-tuan jangan serius sangat ya. M yang ketiga tuan-tuan dan puan, ini yang paling penting saya kongsikan di awal tadi, menutup aib. Maknanya menutup aib masa silam kita dan yang penting syaratnya adalah tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin sebelum ini kita pernah melakukan banyak maksiat dan sebagainya hingga menyerosakkan diri dan sebagainya. Jadi kita janganlah cerita semua. Tapi kalau nak cerita macam Saiful dan Liza kata, ada orang memang dia nak tahu siapa girlfriend you. Dan saya pun suka. Saya suka tanya isteri saya, yang dulu awak pernah berapa orang tunang awak? Ramai orang nak try masuk tapi tak dapat. Akhirnya dia pilih aku. Tanya Ustaz, tanya. Hebat Ustaz. Dia datang lagi ni, mana dia? Tuan-tuan dan puan, apa yang saya kongsikan para penonton itu? PTM. Bukan bersifat peribadi, kepentingan peribadi. Bukan juga kita nak tidak melanggar hukum syarak sehingga menidakkan tanggungjawab dan juga
bertanggungjawab sebagai suami dan isteri. Dan yang ketiga, apa dia menutup aib masa silam dan yang pasti tidak akan mengulanginya lagi. Jadi itu yang paling penting. Dan akhir sekali saya nak kongsikan. Dah akhir ke? Boleh saya tuntaskan terus. Jadi akhirnya sekali, tips untuk bahagia pasangan tanpa ada pembohongan. Ini paling penting. JIR. Apa dia? JIR ini, tuan-tuan, J pertama, jujur. Ini key paling utama. Jujur dengan pasangan kita. Jujur ini bukan makna jujur membuta tuli, tetapi jujur dengan mengikut syariat. Maknanya jujur dalam keadaan kita tidak menidakkan orang, dalam keadaan tidak menuduh orang, dalam keadaan kita jujur, janganlah jujur naif sangatlah. Maknanya semua benda jujur pun tak boleh juga. Maknanya jujurlah. Airnya apa dia? Ikhlas. Maknanya kita ikhlas mencintai dan juga mencintai. Mencintai dan dicintai. Ikhlas dengan pasangan. Ini paling penting dan paling susah nak capai. R yang terakhir. Terima kasih. Fiza, saya ingatkan saya. R yang terakhir, redha meredai. Ini yang paling penting. Terima seadanya. Pasangan kita teruk mana pun, jahat mana pun, terima seadanya. Redha pasangan kita. Ini yang paling susah untuk dapat. Tapi insya-Allah kalau kita dapat, kita akan merasai perkara ini dan amalkan doa. Doa ini saya kongsikan di Instagram saya, Azam Al-Kankari. Boleh tengok di Instagram Azam Al-Kankari, insya-Allah. Moga manfaat. Dan mungkin dapat saya tambah sedikit daripada apa yang Ustaz katakan itu. Macam saya selalu praktikkan macam ni. Daripada 10, 9 kebaikan yang telah dilakukan oleh pasangan kita, satu saja kekurangan dia ataupun kesilapan dia, kenapa perlu dilihat yang satu itu saja? Tengoklah yang ke-9 itu. Ya Allah, baiknya 9 satu jadi silap. Tapi kadang-kadang manusia lebih terarah kepada kekurangan dan juga kesalahan itu. Yang 9 baik itu habis terkubur semua. Sebab kita pun tak sempurna kan? Betul, tak ada manusia yang sempurna kan. So tengoklah kelebihan dia tu, 9 kebaikan itu kita tak okey, tutuplah yang ni satu je kot dia buat salah. So kita tengok yang itu. Dan sedikit daripada Lizda sendiri. Macam tu dah ambil je. Ustaz habis semua. Sama. Okey. Apa Ustaz cakap, apa yang abang sebelah cakap, saya pun cakap, saya sangat setuju sebab ini yang saya amalkan alhamdulillah 13 tahun dah, baru je 99 saya punya anniversary. Dan saya walaupun apa saja orang keliling cakap tentang my husband, but I really akan fikir banyak kebaikan dia yang saya rasa tak mungkin ada pada orang baru yang kita nak tengok. So saya selalu nampak kebaikan itu adalah satu penguat untuk saya. Dan kalau saya pernah berkawan dengan ramai orang sebelum ni dan dia hadir sebagai jodoh saya, kenapa saya nak sia-siakan? Ini adalah anugerah Allah bagi kat saya dan ini adalah challenge untuk saya ke syurga. Kalau orang kata syurga itu di bawah tapak kaki suami, so kenapa kita nak sia-siakan? Suami adalah dia dengan Allah, tapi kita ini adalah amanah Allah kepada suami. Untuk dia. Jadi jadi kita sama-sama fikir baik-baik, doa baik-baik, insya-Allah ke syurga. Menarik. Sebenarnya Fiza sekitar apa penonton, last saya nak kongsikan. Perhubungan dengan pembohongan adalah perhubungan yang rapuh. So apa pun kita jaga-jaga diri kita, insya-Allah. Insya-Allah. Saya kira memang satu penutup yang cukup melengkapkan topik perbincangan kita hari ini, pembohongan dengan perhubungan dengan pembohongan adalah perhubungan yang rapuh. Okey, terima kasih Ustaz Azam Al-Kankari, Saiful Nizam, Ismail dan Lizawati kena sudi bersama dengan kita sikit. Ya, Fiza. Saya masih nak tergelak dengan Okey, diharapkan apa yang dikongsikan hari ini dapatlah kita jadikan manfaat berguna dalam kehidupan berumah tangga. Dan bagi mereka yang mungkin nak sedang menjalani perhubungan, nak mendirikan rumah tangga dan sebagainya, yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini. InsyaAllah.